Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Hari ini kelang kabut sikit. ada hal. Gambar ada tapi orangnya. Ya, saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat. Saudara Zamari LC. Saudara Syarul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Saudara Mustafa Ilyas. Terima kasih. Saudara Tuan Haji Azhar belum mana. Bob Azhar dia minta live. Manalah saya boleh. tak kerti saudara Bob. Saudara Muhammad Safari Makzun, Sabaruddin, Mustafa Ilyas, Siti Teja, Amran bin Rahman, Marabiah Abdullah, Puan Hafsah Junaidi, Coca-Cola Moh, Haji Wan Ismail. Apa khabar Tuan Haji Wan? Ben Jetik. Begitu juga dengan saudara Kamar Zaman, saudara Abu Bakar, saudara Mio, Mai Mio, Syed Su, serta teman-teman lain yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf ya, Puan Hamidah, saudara Syukur Jamil, saudara Abdul Hamid, saudara Mus Ahmad. Salam. Sila like, share dan pergi masukkan juga like, share di Instagram. Baik saudara, saya tak boleh menunggu lama. Saya terpaksa memberi pencerahan yang sedikit, bukan detail sangat saudara. Itu hari ini 28 Mei, hari Sabtu, bersamaan dengan 26 Syawal. Kes COVID-19 sudah menjangkau 801 hari saudara. 801 days. Bumi kita ini dicengah oleh virus corona. Belum ada tanda-tanda boleh diputuskan jaringannya, saudara. Jadi setakat hari ini, saudara, 8 negeri ada penambahan, 6 negeri menurun, sementara Selangor naik 909 dan 2 negeri tidak berubah. Saudara Yayamin, saudara Awang Yusof, Wak Rafi. Negeri yang meningkat itu Selangor, Johor. Johor dikekal semalam 44, hari ini 44 juga. Di Sabah naik daripada 75 71, di Kedah 58 daripada 36. Di Kelantan dia susut. Alhamdulillah susut lagi tinggal 11. Negeri Sembilan naik balik 125 daripada 111, 112. Di Melaka 62, Labuan naik 1 jadi 4, di Putrajaya 58 dan Perlis juga tidak berubah seperti semalam iaitu 3. Jadi artinya sekarang walaupun ada peningkatan, saya agak kelegaan. Cuma negeri-negeri yang masih ada jangkitannya jumlahnya ratusan iaitu di Selangor, di wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Perak. 5 negeri ini mengatasi 100 orang. Sebab itu saya minta, kalau boleh jagalah kesihatan, jaga kebersihan diri, pastikan kita memisahkan ataupun memutuskan jaringan. Baik, kita terus masuk segmen e-commerce. Cerita-cerita juga saya. Tadi saya meeting sebab itu lewat. Sebab itu saya minta maaf. Lewat setengah jam saudara. Kerana kalau saudara punya produk boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Boleh memesan haruman setangi bakulnya ataupun parfum atau minyak wangi dari tanah Arab saudara. Juga gula O bagi mereka yang nak jaga kesihatan, tak mahu adanya kencing manis dan sebagainya. Gula O. Saya tadi bila dah selalu minum gula O ni, bila saya test saya punya darah 5.4. Alhamdulillah susut ya. Selalu abik-obik, Coca-Cola, cacar monyet pula. Begitulah keadaannya saudara, tak habis-habis bumi bertuah ini dengan jangkitan penyakit lepas satu-satu. Tak tahulah apa musibah dan kenapa benda ini berlarutan dan lepas satu-satu. Saudara.
Saudara boleh juga berhubung dengan Siti Farehah di talian 017 711 4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Juga untuk di Makelang, hubungi Syauqi 012 357 5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan segar dan harga yang murah. Lebih murah daripada pasar ataupun pasar raya. Dan paling saya cadangkan, jangan lupa Popia Sira Lady Maria. Makan amat mengasyikkan. Di samping itu, rasanya pedas, rangup dan manis. Murah, tak mahal mana pun. Saya cuma tak boleh bagi tahu berapa. Sebab itu mungkin boleh melanggar janji saya dengan Facebook. Jadi saudara hubungilah Nizam di talian 019 435 1203. Saudara. Dan akhir sekali tentulah produk daripada toko jamu Kemaman. Saudara boleh menghubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. 019 917 0449. Zul, tokoh jamu Kemaman. Beliau ada madu kelulut ataupun nama saintifiknya Trigona spp. Dijamin berkualiti dan asli. Kemudian baik untuk rawatan mata, mencegah katarak, antioksida dan anti radang. Ia juga menurunkan kadar gula dalam badan. Samping itu, satu lagi madunya itulah madu Arab, habatus sauda, untuk menambahkan tenaga dan stamina, menguatkan antibodi dan imunisasi, melegakan sakit pinggang, lutut, sengal, tulang dan kebas-kebas, serta membantu masalah pernafasan sesuai untuk ibu bersalin ataupun juga digunakan untuk merawat kencing manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Jangan lupa saudara hubungi saudara Zul Toko Jamu Kemaman di talian 019 917 0449. Saudara Razali, saudara Ismailis, Awi Rose. Yang saya minta daripada anda cumalah like and share. Tu dah muncul tu sahabat saya Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Tentulah beliau meminta supaya teman-teman pelayar jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara Aziz Samad. Saya belum makan lagi. Tadi meeting apa semua dalam keadaan sekarang ni. Kerana saya dah janji 10:10 saya berusaha untuk bertemu anda jam 10. Sebab saya tidak mahu menjadi orang yang munafik, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada apa-apa ataupun halangan dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Adalah kesihatan itu bagi orang yang bertakwa lebih daripada harta kekayaan dan kebahagiaan jiwa itu sebahagian daripada kenikmatan. Jadi oleh itu saudara jangan kecewa jika saudara sudah mencuba. Masih lagi tak berhasil, jangan kecewa. Berilah kemaafan terhadap diri sendiri seperti mana yang kita dituntut untuk memaafkan orang lain. Jika kita telah cuba sedaya upaya untuk menunaikan janji terhadap perkara yang penting dan realistik, seperti langkah pertama, kedua dan sebagainya, tapi masih kecundang, tidak mengapa. Anda harus berusaha untuk bangun dan cuba sekali lagi. Jangan koyak-koyakkan azam saudara. Dan begitu juga, jangan koyakkan taubah dan jangan goyah serta patah semangat. Buatlah azam dan bertaubatlah terus-terusan. Jadi dalam keadaan begitu, cara untuk menghadapi kegagalan dalam hidup kita adalah dengan menunaikan janji terhadap diri sendiri. Selalu saya pesan pada kawan-kawan, kenapa you bekerja? Nak cari makan. Bila dapat gaji, dia bukan fikirkan soal makan. Dia fikirkan nak beli pakaian dulu. Dia nak bayar itu, nak bayar ini. Sepatutnya dapat rezeki itu, ajak kaum keluarga kita makan. Sebab kita awal, bismillahnya, awal ukapan kita bekerja untuk cari makan. Jadi mesti adil. Ini cakap nak cari makan, dapat gaji beli baju. Cakap nak cari makan, dapat duit beli sepatu yang mahal-mahal. Itu tak betul, tak adil pada diri sendiri. Itulah naluri kehidupan kita. Saya santuni segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, saat menjalin persahabatan, jangan sesekali menuntut kesempurnaan dari sahabat. Kalau kita dah mula menjalin persahabatan dengan siapa pun, jangan kita mengharapkan kesempurnaan 100%.
Kerana manusia ni tidak lari dan melakukan kesilapan, kita bukan bersifat maksum sahaja ya. Jadi jangan sekali menuntut kesempurnaan dari sahabat. Kita harus menerima setiap kekurangan yang ada pada sahabat kita. Di samping itu, kita menghargai setiap kelebihan. Itulah antara kata kita hari ini. Dan seperti biasa, saya mesti mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kita bimbang. Kita bimbang saudara, nanti akhirnya negara kita jadi muflis. Berhati-hatilah doa pemimpin saat anda mau membelanjakan wang rakyat ataupun wang negara saudara. Malam ini bicara kita bertajuk Gendang Perang Sudah Dipalu. Dah mulalah. Kita dah dengar sayup-sayup. Sebelum saya berbicarahan, kena santun dulu pantun Pak Nazir yang tak henti-henti mengirim kiriman pada kita hari-hari. Terima kasih Pak Nazir ya, Dayang Saleha, Jafri Bedin, terima kasih. Share. Kata Pak Nazir, tedung selah racun berbisa. Jangan terpelak, larilah ke tepi. Jangan dicalar citra bangsa. Sesal kelak, tidak termimpi. Kalau kita mencalarkan citra bangsa kita, soal agama, soal bahasa, soal kehidupan, soal rakyat, warga bangsa kita ini tidak disantuni, akhirnya kita sesal. Dan ia tidak hanya termimpi saja. Menurut apa ini Pak Nazir, perkataan pelah. Jangan terpelah tu artinya tersalah ataupun tersilap. Jadi tedung selah orang racun berbisa. Jangan terperlak, lari ke tepi. Jangan kita terpijak ke, tersentuh, dah ada ular, larilah. Kata Pak Nazir lagi, terkena tajak kaki terluka. Pak Jenal menajak tak jadi. Pemimpin bijak bermuka-muka. Rakyat kenal menentu undi. Jadi saya sebagai pengundi harus menilai sejauh mana mereka benar-benar telah berbijaksa pada rakyat. Lebih daripada itu tak ada saya. Dan kita santuni segmen Gedung Ilmu. Selepas pantun Pak Nazir, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Nazir. Kita santuni Gedung Ilmu. Segmen Gedung Ilmu ini adalah curipan daripada buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Kerana warga pemimpin kita, warga bangsa kita yang terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin bangsa kita, khususnya pemimpin Melayu. Mereka hendaklah memegang pada syarat dan adat. Ini yang paling penting sekali. Dan kita mengharapkan wujudnya pemimpin yang ulung. U-L-U-N-G. Ulung. Bak kata orang, tua-tua pemimpin ulung, ia dihormati orang di setiap teluk dan tanjung. Kerana sebagai pemimpin yang ulung, syarak dipakai, adat dijunjung, bercakap petah, rupa pun agung, negeri dijaga, rakyat dilindung. Menghadapi musuh, tidakkan bingung. Menghadapi masalah, tidak tersadung. Dijadikan pemimpin, bertuah kampung. Dijadikan tua, rakyat beruntung. Dijadikan induk, orang menyanjung. Memimpin negeri, berkat menuntung. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku ini. Katanya, bacalah buku ini, jadikanlah ia sebagai bahan pencerahan sampai malam. Okey, saya harus memberi peringatan. Khairil Nur Rahim, ulas tentang Datuk Zarin yang asyik balon pemimpin UMNO. Saya dah bagi tahu saudara, saya bukanlah orang yang suka berpolemik. Sebab saya pun selalu mengatakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab itu saya memberi peringatan. Kalau mereka menyunting live saya ini, mereka harus bertanggungjawab. Ataupun mengirim kiriman yang menggunakan bahasa-bahasa yang bertentangan dengan syarat-syarat Kementerian Komunikasi. Kalau anda diambil tindakan, jangan salahkan saya sebab saya tak bertanggungjawab. Kerana saya tidak mampu untuk melihat ataupun memantau setiap komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini pencerahan politik matlamat agar warga kita berinformasi. Dan bukan untuk kita berbalah, berkelah lah kata orang Perak. Kita bukan nak bergaduh sama-sama kita.
Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itulah yang terbaiknya yang saya rasakan untuk kita ladani kehidupan politik masa kini, saudara. Baik. Saya masih lagi menyatakan bahawa gelombang haba walaupun tadi hujan, beberapa tempat, beberapa negeri hujan, ada yang hujan lebat, tapi bahang haba ni masih lagi belum lagi usai. Sebab itu kita berhati-hati, banyakkan minum air, kalau boleh sentiasalah duduk di bawah tempat yang sejuk, saudara. Ya? Itulah saya mengharapkan. Baik, saudara, kita masuk segmen politik. Saya melihat culipan dan saya berbual. Tadi saya jumpa juga dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razila Hamzah. Kerana menurut beliau, pimpinan negara perlu memberi sepenuh perhatian kepada pembaikan tukaran asing. Ini saya. Ataupun kalau kita tak melakukan penambahbaikan, maka akan berlaku penyusutan ringgit. Menurut Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, pengalamannya sebagai Menteri Kewangan, orang yang pakar ekonomi, hubungannya rapat dengan seantero dunia, dia merasakan bahawa kalau kita tak segera menyantuni masalah-masalah yang kita alami, khususnya ekonomi, maka nilai mata wang kita mencanak turunnya. Bukan mencanak naik, mencanak turun. Dulu kalau $1 Amerika RM2.50. Kemudian dia naik $1 Amerika RM3.50. Hari ini, semalam dia beredar pada RM4.40. RM4.40 duit Malaysia, ringgit Malaysia kita ni bersamaan dengan $1 Amerika. Ini keadaannya, saudara. Saudara harus berhati-hati. Kerana ia mungkin boleh naik sehingga ke tahap RM5.50 bagi $1 Amerika. Kalau kemurusan ringgit ini berlaku, maka pastilah ia memberi kesan yang sangat besar kepada rakyat dan negara ini. Ini menurut pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Jangan kita pandang sembarangan. Memanglah usia dia tu dalam usia 40 lebih, 80 lebih. Tetapi pemikirannya masih tajam. Boleh kita gunakan. Tapi masalahnya pimpinan tak mahu pun nak konsult ataupun berjumpa, berbincang dengan beliau untuk memikirkan, cari upaya bagaimana untuk mengukuhkan kembali nilai mata wang kita, ringgit Malaysia, berbanding dengan nilai mata wang negara-negara lain. Sama ada dengan China ke, dengan Indonesia ke, Vietnam ke, Arab ke, maupun pound sterling, euro dan Amerika. Saudara, kita kena ingat. Kerana menurut Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, dia kata kalau wang ataupun nilai mata ringgit kita ini terus merosot, akhirnya kita tak boleh beli apa-apa pun. Inilah yang dialami dulu. Apa yang dialami oleh Greece, apa yang dialami oleh Venezuela. Dan ini juga berlaku baru dalam tak sampai sebulan di Sri Lanka. Wangnya tidak bernilai. Untuk beli seekor ayam pun dekat satu beg. Masalahnya juga bahan makanan tak ada. Jadi sebab itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, dia meminta atau menasihati rakyat untuk kita perlu mengamalkan sikap berjimat cermat dan berhati-hati. Katanya saya tak nak ugut ataupun menakut-nakutkan sesiapa. Tapi keadaan ini akan berlaku kalau pimpinan tidak berusaha untuk menangani masalah yang ada di hadapan kita. Saudara, kita cuma hanya ada 2 bulan saja bekalan makanan. Ini juga persoalannya yang sering dilontarkan oleh beliau. Kalau wang kita kecil, macam mana kita nak beli bahan makanan dari luar, sudah openg, sudah murad. Dan bekalan makanan kita cuma ada lebih kurang 2 bulan saja. Berbeza dengan Singapura yang ada bekalannya sehingga 6 tahun. Itu menurut pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi sebab itu katanya kalau kita tak ambil contoh, tak ambil tindakan segera, maka negara akan berhadapan dengan masalah. Bukan sahaja masalah ekonomi, tetapi boleh mengakibatkan masalah sosial dan keadaan akan jadi huru-hara. Tentulah ada demonstrasi, terutamanya oleh orang-orang bukan yang berada. B40 dan sebagainya, akhirnya bila tak ada benda nak makan, mengamuklah mereka. Saudara, kerana menurut Yang Berhormat Mulia Tengku Razali, sebelum ini pun tabung kewangan negara dunia ataupun tabung kewangan antarabangsa
IMF telah pun menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera dan menyelaraskan usaha untuk menangani krisis makanan. Saya itulah pesan orang, seorang pakar ekonomi. Kalau saya tahu tak nak dengar, tak nak ikut, terpulanglah. Sebab kita ni boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, saya. Dan saya melihat sekarang ni, saya. Semalam saya dah bercakap, hari ini nampaknya masih belum lagi usai. Belum ada tanda-tanda walaupun semalam saya menyatakan Timbalan Menteri Perdagangan dalam negeri merasakan mungkin dalam tempoh 2 minggu harga barang makanan boleh dikawal dan murah. Tapi ternyata semua ini hanya sekadar mimpi-mimpi yang cukup mengerikan kita. Sebab saya dapat curipan seorang teman, dia kata dia balik kampung. Dia balik kampung musim hari raya mungkinnya ya. Jadi apa yang mereka bicarakan antara dirinya dengan mak bapaknya adalah tentang barang mahal. Malahan katanya ibu saya seorang pekedai makan. Tak ada nak cakap lain lah sekarang ni. Melainkan keluhan demi keluhan dengan harga barang yang sangat menggila naiknya. Jadi macam dah tak boleh buat apa-apa oleh kerajaan. Semuanya seolah-olah tidak boleh dikawal. Jadi kata sahabat ni, abah saya berniaga roti canai. Semua bahan nak buat roti canai naik menggila. Dulu margarin RM4.90. Satu tin sekarang ni RM7. Dulu susun krima pekat. Kita boleh dapat dengan harga RM2.10. Hari ini RM2.70. Harga minyak, bagaimana yang kita tahu, terus mendadak. Minyak masak, saudara. Dan sekarang ni pun, kata sahabat saya ni, tepung gandum pun makin payah nak dapat. Tak tahulah berapa lama lagi stok yang ada boleh bertahan. Yang ada pun mungkin tepung yang harganya lebih mahal. Itu pun tak boleh menjaga kita sampai bila stok kita dapat diisi simpanannya. Jadi katanya dia sembang dengan maknya setiap hari masak lauk pauk. Lebih 20 jenis ikan, 20 jenis lauk pauk dia berjual. Bukan restoran lah, macam gerai ya. Jadi mak kata semua naik harga. Semua rempah. Rempah daging, rempah ikan, rempah kari, rempah ketam, rempah sotong. Semua harga rempah ratus ini sudah naik. Tidak ada satu rempah pun kekal harga dulu. Sayur pun naik menggila. Makan sayur rasa kayangan sungguh. Sekarang ni kalau kita ambil, kita makan sayur seolah kita warga kayangan lah. Harga sawi dulu boleh dapat RM1 sekilo. Hari ini 1 kilo sawi berharga RM8. Timun dulu dapat RM1.50 sekilo. Sekarang paling murah pun RM7 sekilo. Ada hari naik sampai RM15 sekilo. Begitu juga kacang panjang pun naik sampai RM14. Jadi rasa macam kita tak ada pemimpin rasanya. Yang mereka tidak boleh mengusaikan masalah ni. Kita mahu supaya harga-harga barang di pasaran ni terus kekal stabil. Tu belum lagi saya tentang soal ayam. Memang susah nak dapat sekarang ni. Semalam saya makan, dia kata walaupun harganya mahal tapi susah nak dapat. Bekalan ayam tak ada. Harga ikan dah tak macam dulu. Sekarang ni dia kata mak dia nak berniaga pun memang jenuh lah nak dapat harga murah. Ikan perut pecah pun mahal. Ikan perut pecah tu saudara, maksudnya ikan dah hampir busuk. Pun mahal. Bayangkan peniaga pun payah nak dapat harga murah. Jadi macam manalah rakyat biasa pula. Pagi tadi katanya dia pergi ke pasar borong. Harga ayam sangat mahal. 2-3 kali ganda berbanding dulu. Dulu bolehlah banyakkan jenis lauk berasaskan ayam. Sekarang ini jadi dilema. Semuanya mahal. Namun begitu katanya mak tetap berusaha untuk menjual makanan. Ayam RM3.50 seketul. Ikan pun harga macam itulah juga. Dia tidak mahu mengambil kesempatan. Mana nak dapat harga macam tu lagi sekarang. Semuanya sekarang ni kita melihat kalaulah adanya peniaga yang prihatin, yang bersimpati dengan rakyat, mereka tidak akan menaikkan harga barangan jualan mereka sebegitu saja. Itu kiriman teman-teman saya berhubung dengan kedudukan di kampung, bukan di Kuala Lumpur. Mungkin saya ingat di Ipoh ke, sebab dia kata pasar borong. Yang ada pasar borong di Ipoh, mungkin di Kelang, bukan lagi di tengah-tengah kota raya. Pun barang sudah tidak boleh dikawal.
Dan ini mengakibatkan harga barang makanan semakin meningkat. Semalam saya terima satu panggilan, dia kata, selama ini saya makan roti canai. RM1, lepas tu naik 10 sen. Sekarang naik RM1.70 sekeping roti canai. Dah hilang kawalan lah. Saya nak bercakap lagi, kalau saya hamun menteri, dia marah pula. Tapi saya melihat menteri-menteri yang bertanggungjawab berhubung dengan kos kehidupan rakyat mestilah jujur. Jujurlah anda dalam tugas. Kerana kalau anda tak jujur, anda jadi seorang pemimpin yang penakut. Nak berdepan dengan katil-katil pun takut, macam mana lagi dengan rakyat? Yang saya khawatirkan, katil datang bawa 2-3 beg duit. Lepas itu tinggalkan ke pejabat. Jadi mereka masih mahu mengekalkan harga yang lama ataupun dengan harga baru. Ini yang masalah kita hadapi saya. Sebab itu sekarang ni, ramailah pemain-pemain industri ternakan ayam, mereka melahirkan kekecewaan tentang keputusan kerajaan menghentikan ekspor ayam. Itu kenyataan daripada Natalinggi. Saya pun tak tahulah macam mana ini Natalinggi boleh memihak kepada pemain industri ayam. Kalau pimpinan negara mempertahankannya, susahlah. Apa dah ada ipuh. Saya. Itu bab makanan. Kemudian sekarang ni kita melihat bagaimana siswa dikecewakan. Itu semalam pencelipan katanya akhir-akhirnya para siswazah kita yang memohon untuk mendapat peranti siswa, komputer, tab dan sebagainya yang dijanjikan oleh seorang menteri. Tapi nampaknya belum lagi tunai, belum lagi selesai. Kerana pengedaran tablet percuma di bawah inisiatif peranti siswa, kata menteri sebut bakal ditangguhkan buat sedikit waktu. Buat pengumuman ada, kemudian kata ditangguhkan. Itulah untung nasib warga kita, saudara. Kita dipermainkan oleh mereka yang bernama pemimpin. Menurut The Vocat, pada peringkat awalnya pengedaran tablet percuma ini disasarkan sekitar pertengahan Jun 2022. Namun selepas pengumuman penangguhan terbaru ini, pengedaran tablet itu telah dijadualkan semula. Katanya sekitar pertengahan Julai pula. Bertangguh-tangguh dah lagi. Saya pun tak tahu. Nak buat macam mana? Inilah pengorbanan. Mana tadi? Ini Saudara Musang berjanggut. Inilah pengorbanan rakyat terhadap menteri supaya menteri-menteri dapat gaji dalam 400,000 setiap bulan. Kita ni rakyat nak jadi apa? Betul juga. Makin saya bercerita ni, katanya Saudara Ali Abdul Latif, makin saya bercerita, harga barang naik makin tinggi. Katil-katil mengambil kesempatan naikkan harga barang. Aduh. Itulah keadaan saya. Sebab itu sekarang ni kita mengharapkan agar program peranti siswa ini perlulah dilaksanakan sesegera mungkin. Para siswazah kita memerlukan alat tersebut untuk meneruskan pengajiannya. Dan mereka tidak semuanya warga kayangan. Kebanyakannya anak kampung yang datang ke Kuala Lumpur, belajar di pelbagai pusat pengajian tinggi. Janganlah didera mereka. Itu saya minta lah. Dan janganlah diberikan janji yang falasi. Secara itu berlaku tentang kedudukan peranti. Kemudian saya juga menerima kiriman di Ipoh. Ini lagi Bangang punya mantan menteri besar ni dulu. Kerana tanah lapangan terbang di Sri Iskandar, Parit Perak telah dijual. Luas tanah adalah 1,224.86 ekar. Harga jualan RM50,219,629. Jadi artinya harga seekar cuma RM41,000 saja. Dan harga sekaki 94 sen. Sementara kalau kita membeli tanah di kampung tersusun, satu lot pun dah RM80,000. Yang sahnya 4,000 kaki. Artinya harga sekaki RM20. Tapi yang dijual oleh pemimpin terdahulu di Perak 90 sen sekaki. Apakah ini
tidak boleh menimbulkan persepsi rakyat. Ini keadaannya, tanah tu sepatutnya reserve untuk buat airport di Ipoh. Tapi dia buat di Iskandar. Tapi tidak ada. Tanah tu akhirnya telah dijual. Inilah saudara kerana pemimpin kita. Begitu juga saudara dengan Kelantan. Nampak gayanya di Kelantan ni soal air ni tak selesai dan lebay-lebay ni masih berdalih. Sedangkan realitinya saudara, sejumlah 1.89.5 bilion pinjaman dari pusat, itu kerajaan pusat, kerajaan persekutuan untuk penambahbaikan ataupun bekalan air Kelantan. Dari segi rekod saudara, tahun 2018, Kelantan meminjam daripada kerajaan pusat sejumlah 885,792. 885,8 juta saudara, bukan ribu. Tahun 2018, kerajaan Kelantan meminjam 855 juta. Tahun 2019, 233 juta. Katanya matlamatnya tidak lain tak bukan adalah untuk bajet sebut untuk penambahbaikan air Kelantan. Tapi yang pastinya air bertambah keruh, pemimpin tukar kereta hebat-hebat, Mercedes lah, Vampire lah, itu keadaannya. Dan mereka boleh menggaji yang lumayan. Sekarang ni masalah paip bocor tak selesai. Kemudian bagi tahu rakyat, duit tiada dan katanya keadaan pusat diskimasikan Kelantan. Ini satu pembohongan yang mereka lakukan. Dah sejumlah 1.89 bilion itu, kita nak tanya apa dia buat dengan wang tersebut. Ini wang rakyat. Kita berlapang kat dada. Ini dalam keadaan sekarang ni, bahasa mudahnya mereka tidak kompeten. Performanya out. Sebab di Kelantan rakyat tak ada air lagi. Jadi kita sekarang nak minta jawapan ke mana duit itu dibelanjakan. Itu tulisan sahabat saya Saudara Syam Gas dari pertubuhan bukan kerajaan Save Kelantan. Dan sekarang ni kita melihat dalam suatu suasana yang sebegini bahawa negara sedang pun berada di ambang pilihan raya umum ke-15. Suka tak suka, saya yakin bahawa benda ini akan berlaku. Kerana pada satu Jun nanti, Barisan Nasional akan menganjurkan konvensyennya. Jadi semua pemimpin terdiri daripada Barisan Nasional, sama ada di Kuala Lumpur, di desa-desa, di cabang-cabang Barisan Nasional, di bahagian-bahagian, akan menghadiri konvensyen dan perhimpunan bersempena dengan sambutan ulang tahun yang ke-48 Barisan Nasional pada 1 Jun bertempat di Dewan Pusat Dagangan Putera Kuala Lumpur. Jadi menurut tadi saya sempat juga berbual juga dengan Sisa Agung Datuk Ahmad Maslan. Dia kata perhimpunan kali ini bertemakan kesetiaan dan kestabilan dan akan melibatkan sekitar 4,000 warga dan pemimpin pelbagai peringkat Barisan Nasional akan hadir. Demikian juga menurut Setiausaha Barisan Nasional, Datuk Dr. Zamri telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa satu konvensyen akan diadakan. Mudah-mudahan dapatan daripada konvensyen tersebut dapatlah kita menyelesaikan banyak masalah. Kerana itulah kita akan mengadakan pilihan raya. Di saat kita nak mengadakan pilihan raya, tiba-tiba menurut Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Saudara, menurut Setiausahanya Saudara Mustafa Salim, bahawa UMNO Negeri Sembilan akan meletakkan calon di semua 8 kerusi Parlimen dan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRU akan datang. Artinya tak adalah. Kita lawanlah, DAP pun kita lawan jugalah. Itu di Negeri Sembilan. Kata Setiausaha Perhubungan Negeri, Saudara Mustafa Salim. Selaras dengan keputusan kepimpinan 3 UMNO, maka UMNO Negeri Sembilan akan meletakkan calon di semua 8 kerusi. Ini telah pun diputuskan di Perhimpunan Agung baru-baru ini. Selain menerusi kenyataan Presiden dan Timbalan Presiden, UMNO akan bertanding sendirian termasuk di Negeri Sembilan. Kita tiada kerjasama dengan mana-mana parti atau pakatan lain dalam menghadapi PRU akan datang. Syabas! UMNO Negeri Sembilan. Oleh itu, kita akan meletakkan calon
di semua kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan. Itu menurut kenyataan daripada Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Sembilan. Ketika ini UMNO cuma menyandang 3 kerusi parlimen, iaitu Rembau, Jelebu dan Jempol. Selain itu, terdapat 16 kerusi Dewan Undangan Negeri berbanding Pakatan Harapan yang menguasai 20 kerusi. Cuma 4 kerusi saja. Kalau 4 kerusi berpindah balik nanti kepada UMNO, maka UMNO Barisan Nasional lah akan menubuhkan kerajaan. Saudara, walaupun semalam kita dengar Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata partinya ingin mengekalkan hubungan baik dengan UMNO di semua negeri. Tapi tidak mungkin kita akan bersetuju untuk berkompromi, untuk membiarkan mereka bertanding dan UMNO tak bertanding. Tak ada dah sekarang. Kita masuklah gelanggang. Saudara, dan saudara tak boleh marah lah. Tak boleh marah pada pimpinan UMNO yang membuat keputusan sedemikian. Juga saudara, bukan hanya Negeri Sembilan. Saya juga mendapat kiriman bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional Perlis sedia bergerak secara solo dalam menghadapi pilihan raya umum akan datang tanpa kerjasama dengan PAS. UMNO dan Barisan Nasional Perlis bersedia untuk bergerak solo. Saya, menurut pengurusi Barisan Nasional Perlis, Datuk Seri Azlan Man, UMNO Perlis tidak mempunyai sebarang kerjasama dengan PAS dan apa yang dilakukan sebelum ini dibuat secara bersendirian. Tidak ada pun kerjasama politik antara BN dan PAS pada masa ini. Jadi dalam keadaan begini nampak gayanya dia begitu konsisten dalam buat kenyataan dengan keputusan. Itu bab parti mereka. Kita UMNO ni, parti kita jagalah. Tetapi dalam waktu yang sama, kita harus mengkaji lihat sendiri tentang kerenah Parti Pribumi Bersatu. Parti Pribumi Bersatu sebenarnya mereka hadir dan membantu agar Datuk Ismail Sabri mendapat sokongan sejumlah 119 orang. 119 ahli parlimen, saudara. Bagaimanapun, 3 sudah pun keluar, menjadikan tinggal 116. Dengan 116, terdapat juga 3 yang disediakan bebas. Jadi artinya, selepas dideklar bebas, 3 orang ni, tinggal 113, bila Zuraidah meletak jawatan bersama dengan 2 orang lagi tu daripada Parti Keadilan yang dalam PNM melompat lagi, maka kedudukan kerusi parlimen di parlimen, kerajaan keluarga Malaysia cuma ada 110 maksimum kalau dengan keadaan begini. Tetapi sebab itu dia mengharapkan sokongan daripada orang luar. Itu daripada parti Keadilan ke, daripada Parti Amanah ke, daripada Parti DAP. Seandainya berlaku penarikan diri ataupun penarikan sokongan oleh pimpinan Perikatan Nasional. Ini sekarang. Sebab sekarang ni saya lihat tengok-tengok mereka sudah pun menuntut. Ini Parti Pribumi Bersatu, ini pimpinannya menuntut dan seolah macam diugut. Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, mereka pertama sekali mengatakan bahawa kota. Kalau Zuraidah tidak jadi menteri, maka tempat Zuraidah itu hendaklah diberi kepada Bersatu kerana ada kota. Kabarnya hendak pula jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi saya melihat pimpinan mereka ni, macam saya kata semalam, tak habis-habis bercerita soal nakkan jawatan. Soal rakyat susah, rakyat nak cari makan pun mengelupuh, dipersetankan begitu saja oleh mereka. Ini yang saya marah. Sepatutnya sekarang ni pemimpin, wakil rakyat, ataupun pemimpin di peringkat cabang ataupun bahagian, pemimpin daripada PAS, mengembeling tenaga untuk menyelesaikan masalah. Kita bukan ramai pun penduduk kita. Bukan macam Sri Lanka, 200 juta. Kita cuma ada 36 juta saja. Dengan 36 juta ni, kalau kita mengembeling tenaga, benda ni tak ada masalah. Dan sepatutnya kita kena berhenti untuk melakukan tindakan menunding jari. Ini tidak. Ditundinglah jari kepada UMNO. Sekali kena okey juga. 2 kali okey juga. Kalau 3 kali, 4 kali, benganglah juga kita, saudara. Sebab itu saya merasakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah diugut. Kalau kamu tak nak terima cadangan daripada ahli Bersatu,
untuk menduduki kabinet. Seandainya Zuraidah tidak lagi dilantik sebagai menteri, maka hendaklah dilantik di kalangan pemimpin PPBM. Kalau tak ada wakil rakyat yang absah, yang sahih, maka ambillah dan lantiklah sebagai senator. Ini keadaan saya. Dia orang ni lain tak ada, siang malam, pagi petang. Lain tak ada, cuma nak mencari kedudukan, nak cari pangkat, nak jadi menteri. Itu masalahnya. Kalau mereka berlapang dada dalam keadaan, sekarang ni saudara, nak cari makan pun susah. Nak dapatkan bekalan makanan pun susah. Barang betul mencanak, sepatutnya menggabung tenaga menyelesaikan masalah ini. Tidak, mereka masih terus berpolemik ataupun melakukan politik, serang menyerang di media massa, media sosial. Tak sepatutnya terjadi begitu, saudara. Dan kalau kita tengok, semalam tular gambar Datuk Seri Ismail Sabri bertemu dengan Tun Dr. Mahathir di Tokyo. Apakah ada agenda dalam pertemuan tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi saya lah, tak sepatutnya lah Datuk Ismail Sabri nak melayan orang ni. Kalau mereka merasakan perlu dibubar, kita bubar saja. Tak ada masalah. Bubarlah parlimen. Itu saya memang saya tahu. Bukan kuasa Datuk Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen. Beliau kena menghadap Agung memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agung untuk membubarkan parlimen. Baru perkara itu boleh terjadi. Sekarang ni, dan keadaan bertambah runcing sebenarnya, saudara. Saya yakin pilihan raya umum akan diadakan. Kerana saya juga menurut Wan Saiful, itu sebagai ketua perangan Parti Peribumi Bersatu, dia juga mengatakan besar kemungkinan ahli parlimen ini Langat, iaitu YB Xavier Jayakumar, akan mengikut jejak langkah Zuraidah. Jangan lupa, mereka ada 16 orang yang keluar lari daripada Parti Keadilan, yang runtuh Pakatan Harapan. Sekarang ni mereka membentuk satu pakatan, dan kalau yang 16 daripada amanah, daripada Parti Keadilan ni, saudara, adalah orang Azmin dan Zuraidah. Kalau Azmin Ali tidak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, dia akan tarik sokongan. Kalau UMNO masih berdegil, maka besar kemungkinan PBM juga akan menarik sokongan. Itu dia punya cepuak, itu dia punya sifir politiknya. Itu sebab itu saya katakan, kita jangan wewenang. Suka tak suka, cara terbaik, adakah pilihan umum? Banyak orang tanya dengan saya, bila bercakap soal ini pilihan raya ni, kenapa nak sangat pilihan raya? Saya kata, the only way kita mahukan supaya pilihan raya ini diadakan lebih awal, kerana nak melakukan kestabilan politik. Sebab kita melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam keadaan dia terpaksa tidur sebantal dalam satu kelambu, walaupun mimpinya lain-lain. Ini masalah yang dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri. So, the best thing, bubar. Jangan kita risau. Ni. Kemudian, saudara, saya melihat satu lagi. Kalaulah kita mengadakan pilihan raya, seandainya pilihan raya umum diadakan, saya beritahu saudara supaya lebih awal faham keadaannya, kedudukannya, bahawa ini adalah kawasan-kawasan Melayu yang pengundinya majoritinya Melayu, yang sepatutnya orang Melayu ini bersatu padu meletakkan kepercayaan pada UMNO dan Barisan Nasional. Kawasannya di Perlis ada 3 kawasan parlimen. Di Kedah, Padang Besar, pengundinya 87% Melayu. Di Kanga, 82% Melayu. Di Arau, 88% Melayu. Tapi di Kanga, pilihan yang lalu, dengan 82% pengundinya daripada Melayu, calon Barisan Nasional kalah. Di Kedah, terdapat 15 kawasan parlimen. Langkawi, 91%. Kubang Pasu, 87%. Jerlun, 91%. Padang Terap, 92%. Alor Star, 64%.
Pokok Sena 82%, Kuala Kedah 78%, Pendang 89%. Ini saya cerita ni jumlah pengundi, peratusan pengundi Melayu dalam kawasan yang saya sebutkan ini. Yang saya katakan tak sepatutnya kita kalah. Jadi macam di Jerai 80%, di Sik kita punya 93% pengundi Melayu. Tapi sebab itu di Kedah banyaknya pengundi Melayu ni percaya sangat lebay. Mengundilah tutup lebaynya, jadilah wakil rakyatnya daripada Sik pun ahli parlimen daripada parti PAS. Di Merbuk 69%. Kerana Melayu tak bersatu, maka Merbuk dipimpin oleh calon daripada Parti Keadilan. Di Sungai Petani 61%. Datuk Johari ini dia senyum saja. Sebab pada dia 61%, saya dah ada modal iaitu sekitar 39%. Masuk gelanggang saja, Datuk Johari dah ada 39%. Calon Barisan Nasional terkiar-kiar nak cari. Sebab kita cuma ada 61%. Sebab itu kalau kita bersatu hati, kita tolak, tak ada masalah. Begitu juga di Baling. Baling Alhamdulillah lah. Kawasan Aziz Rahim. Di Padang Serai, 60%. Pun, kita kalah kepada Parti Pembangkang. Dan Kulim Bandar Baru, 69% pengundinya. Ini kawasan yang diwakili oleh Datuk Syafuddin Nasution mengalahkan calon Barisan Nasional. Kemudian di Perak, saudara, saya nyatakan ini kawasan Melayu saya. Di Perak ada 14 katanya. Banyak di Perak. Di Perak kita Mundi Melayu Gerik ada 69%, Lenggong 84%, Larut 90%, Parit Bunta 69%, Bagan Serai 78%, Bukit Gantang 73%, Tambun 67%, Parit 93%, Pasir Salak 81%, Lumut 72%, Bagan Datuk 60%, Tanjung Malim 56%. Jadi semua di Perak ini menjadikan banyak kawasan Melayu yang boleh ditandingi kalau kita bersatu padu. Tapi undi Melayu ini akan dipecahkan apabila hadirnya Parti Pembangkang yang bukan daripada UMNO Barisan Nasional dan didukung oleh pengundi-pengundi bukan Melayu. Itulah akibatnya, saudara. Saya merasakan bahawa perlu kita kaji. Mungkin malam besok saya cuba nak ulah lagi berapa banyak lagi kawasan-kawasan Melayu. Kalau orang Melayu tak reti berwaspada, walaupun atas kiri. Dia mengatakan lebay PAS ni dulu. Sekarang dah disingkirkan daripada PAS. Lebay atas kiri, Saudara Khairuddin Takiri. Saya tanya kat dia, kenapa ibu pakai nama Takiri? Dia kata dia dari seberang Takir. PAS gitulah. Datang daripada seberang Takir, maka Khairuddin Al-Takiri. Cuma tak tahulah kalau dari Lumut sepatutnya. Kalau Lumut macam mana? Lumut adalah Lumuti lah jawabnya. Dan saya ingin membaca culipan daripada sahabat saya, Saudara Sayuti Omar. Dia mengatakan bahawa menurut bekas ahli jawatankuasa kerja PAS yang juga bekas Ketua Majlis Syura Ulama, Dr. Khairuddin Aiman Razali menyatakan beliau yakin kerajaan PAS di Kelantan dan di Terengganu akan tumbang dalam pilihan raya akan datang. Beliau tidak memperincikan faktornya. Beliau hanya minta kita sama-sama tunggu perkembangannya. Katanya keyakinan itu sebagai menepis kenyataan bahawa kerajaan PAS di Kelantan sukar untuk dijatuhkan. Jadi sebab itu dia kata, dia tulis soal dia tidak syekh. Bukan saja PAS Kelantan terguling kali ini, tapi begitu juga di Terengganu. Ditanya sama ada tentang masa depan nasib atas kiri di Parlimen Kuala Nerus. Beliau bekas Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi yang sekarang ini dipegang oleh tak silap saya ini Mahathir Khalid. Tak silap saya lah, mungkin. Kemudian dalam keadaan begini, kalau orang Melayu bersatu tak ada masalah. Tapi masalahnya kita tidak pernah bersatu dan kita tidak mahu bersatu. Yang ni, mereka pilih PAS.
Tapi sekarang ni PAS pun dah mula merosot. Itu saya baca penulisnya ni sahabat saya, Sayyidi Omar. Beliau adalah antara pendewa. Dia mendewakan Tuan Amat Tinggi Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Dan beliau pada mula dulu memang sayang dengan PAS, tapi akhirnya dia melihat keberokan dalam PAS sudah seolah tidak boleh diselamatkan. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan warga jangan kita menoleh ke belakang lagi. Secara ahli Jasin, Muafakat Nasional lupakan saja. Betul? Sebab beliau pun tak percaya. Malahan ahli-ahli peringkat akar umumi, ahli-ahli PAS juga tidak lagi meyakini dengan Muafakat Nasional. Malahan Muafakat Nasional ini merupakan tempat yang sanggup menghirup air mata warga PAS, warga UMNO setelah wujudnya piagam Muafakat Nasional tapi dinodai. Itulah keadaan sekarang. Saya merasakan kita perlu berganding bahu warga UMNO. Sudah-sudahlah. Saya yakin bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tidak mahu mewawarkan selalu tentang pilihan raya ni. Nanti orang kata macam-macam. Sedangkan dia dah bagi tahu dengan niat ikhlas. Dia menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO, Datuk Ismail Sabri, jagalah kerajaan. Saya dengan Tok Mat akan menjaga UMNO. Dah baik begitu. Tapi orang keliling, orang di sekeliling Datuk Ismail Sabri ini, mereka punya agenda. Mereka punya agenda dan mahu mengekalkan kuasa. Jadi dalam keadaan begitu, yang menderita rakyat. Kita yang menderita saudara. Sebab pemimpin tidak mahu menyantuni masalah kewangan kita. Walaupun Tengku Razali dah bagi nasihat. Kita sabar malam menyatakan begitu begini. Tapi pemimpin yang ada hari ini, mereka yang bergelar menteri dan sebagainya, saya lihat seolah-olah buat tak tahu saja. Mereka memekakkan telinga mereka. Sebab duduknya sedap. Kemudian saya ada juga berbual dengan warga Selangor. Ini berhubung dengan sebagai saya lontarkan malam tadi. Keputusan Tengku Zafrul untuk diletakkan bertanding di kawasan Sungai Besar katanya. Apabila Datuk Jamal menggamit Tengku Zafrul, itu Menteri Kewangan, bertanding di kawasan tersebut. Saya katakan saya minta maaf lah. Kerana dia dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin dan kiblatnya lebih banyak pada PBM. Kalau kita lihat, tengok betul-betul. UMNO tuntut Kumpulan Wan Sebarang Pekerja dikeluarkan. Berlengah-lengah. Tapi akhirnya kerana takut bila serangan demi serangan, baru dah nak bagi. Dan ekonomi masih lagi, kalau kita katakan, Perdana Menteri dah buat pengumuman, akan memberi bantuan. Bantuan kecemasan, bantuan prabanjir dan sebagainya. Tapi dia buat tak tahu je. Elemen pemberian itu tidak tuntas. Akhirnya rakyat akan marah pada Perdana Menteri. Bila marah pada Perdana Menteri, dia akan marah pada UMNO. Jadi dengan secara liciknya mereka cuba untuk menghancurkan UMNO. Saya cakap terus terang, saya sudah mula hilang kepercayaan atas keikhlasan mereka. Sebab itu saya lebih suka biarlah pimpinan parti-parti pembangkang kekal. Mereka dengan parti mereka. Tak perlulah nak menerima siapa saja untuk melompat, untuk berada dalam saf kepimpinan UMNO. Tak ada keperluan. Dan kalau betul-betul Tengku Zafrul nak bertanding, saya rasa yang sesuainya, paling pandangan saya lah, yang paling sesuainya dia bertanding dalam negeri lah. Takkan dalam parlimen. Itu masalah saudara. Mudah-mudahan kalau lah, sebab dia pun ada hubungan keluarga dengan istana di Selangor. Kalau gitu, kalau UMNO berhasil menang, dia lah jadi menteri besarnya. Kalau dia tak. Dan saya berkali-kali saya bercakap, tolong jangan kecewakan Majlis Tertinggi dan Presiden serta Timbalan Presiden. Setiap calon yang nak bertanding, dia bertanding bukan atas nama UMNO, dia bertanding atas nama Barisan Nasional. Dan watikah itu ditandatangani oleh Presiden Parti. Yang kamu pandai-pandai nak kata nak bertanding di Kuala Pilah, nak bertanding di Putrajaya, nak bertanding di mana lagi? Kuala Pilah, Petaling Jaya. Kemudian besar kemungkinan di Lembah Pantai dan terbaru di Sungai Besar
selepas pimpinan UMNO Kuala Selangor menolak ura-ura untuk meletakkan Tengku Zafrul bertanding mewakili UMNO di pilihan raya yang akan datang. Ini gambarannya yang kita harus melihat secara tenang dan buatlah keputusan. Tapi bagi saya, Siti Teja, Zafrul jahat. Saya tak katakan dia jahat, tetapi bagi saya keprihatinan dia terhadap warga bangsa kita yang terkesan. Saya nampak tidak begitu ikhlas. Memanglah ikhlas ni tertulang dalam hati, tapi saya nampak tindak tanduk itu boleh menjelmakan suasana yang tidak menentu. Buat pengumuman, bagi 1,200, tapi tak kesampaian. Dan beliau hanya membuat pengumuman, tidak follow up. Ini gambarannya. Kalau keadaan begini, saya haraplah agar Datuk Ismail Sabri segeralah bubarkan Parlimen. Kalau rasa kesedapan, seronok sangat jadi Perdana Menteri, tak apa. Tapi pastikan, dengar cakap orang. Saya hairan. Macam mana Parti Pembumi Bersatu boleh bercakap mengatakan bahawa ini hak kami. Kami akan namakan pemimpin daripada kami untuk mengambil jawatan menteri yang telah dikosongkan oleh Zuradah. Bagi saya, kenapa kau buat begitu? Kita ada parti, kita ada presiden. Tak ada sebab yang ni dari Ismail Sabri nak ikut. Saya nak jelaskan bahawa kuasa mutlak Perdana Menteri adalah menentukan siapa untuk menjadi anggota kabinetnya. Jangan nak tunjuk lagak. Itu keadaannya. Dalam keadaan hari ini, saya melihat bahawa dalam apa pun suasananya, UMNO perlu bergerak lebih pantas daripada parti lain. Saudara, saya harap agar warga UMNO sedar. Kalau anda tidak benar-benar bertukar lumus untuk mencari kemenangan, seandainya PRU 15 nanti kita kalah, maka kita akan huyuk untuk selama-lamanya. Sekarang ni, sebab itu saya minta Datuk Ismail Sabri pertahankanlah UMNO ni. So, kerana itu dipercepatkan pilihan raya. Kerana sekarang di saat rakyat sudah hilang kepercayaan kepada Pakatan Harapan, kepada DAP, kepada PAS, hilang keyakinan kepada PBM, malahan pada keadilan pun, dan parti-parti yang lain. Mereka sudah melihat lambang dacing itu menggamit hati dan perasaan mereka. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.